Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama kami dalam Didik TV KPM. Hari ini anda bertemankan saya, Hazrina Kasim. Untuk 1 jam ini, fokus kita terhadap sukses SPM 2022. Mata pelajaran yang dipilih adalah perniagaan. Nak tahu apakah topik pembelajaran pada hari ini? Sebelum itu, apa kata kalau kita kongsikan terlebih dahulu profil guru penyampai untuk hari ini. Silakan. Baik, itu dia tadi serba sedikit profil berkenaan dengan guru penyampai untuk hari ini. Jom kita berkenalan dengan guru kita, tak lain tak bukan. Ini dia Cikgu Nurlina Muhammad, merupakan Ketua Panitia Perniagaan dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tinggi Klang, Selangor. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam. Okey, bukan saja kita berdua hari ini, kita juga turut ditemani oleh guru jurubahasa isyarat kita, iaitu Cikgu Nur Atikah Adni dari Sekolah Kebangsaan Kuala Kubu Baru, Selangor. Baik Cikgu, tadi saya dah perjelaskan kepada murid-murid berkenaan dengan mata pelajaran hari ini, iaitu perniagaan. Apa agaknya tajuk untuk mata pelajaran ini? Silakan. Okey, baiklah. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran perniagaan tingkatan 4, bahagian utama fungsian perniagaan. Okey, itu topik yang dipilih untuk hari ini. Tapi kan Cikgu, rasanya pembelajaran ini akan lebih menyeronokkan jika disertai dengan murid-murid kita secara dalam talian. Boleh Cikgu kenalkan? Boleh. Jom silakan. berkenalan dengan anak murid saya. Okey, yang pertama kita ada Josie. Hai Josie. Hai. Okey, kemudian anak murid saya yang seterusnya Faizul. Hai Faizul. Faizul, hai. Okey, kemudian kita ada Irfan. Hai Irfan. Hai Irfan. Okey, dan yang terakhir kita ada Joni. Hai Joni. Hai Joni. Okey, Rina, untuk pengetahuan semua, Okey. Josie dan Jenny baru saja jadi anak murid saya pada hari ini sebab saya terbangkan khas dari Sarawak. Wah, jauhnya. Okey, selamat datang. Baik, Cikgu. Kita dah berkenalan dengan murid-murid Cikgu. Rasanya murid-murid yang sedang menonton ketika ini juga tak sabar nak mulakan pembelajaran untuk hari ini. Boleh kita mula, Cikgu? Boleh. Silakan. Okey, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua anak murid cikgu yang berada dalam talian dan juga yang berada di rumah. Pada hari ini cikgu akan mengajar perniagaan tingkatan 4. Tajuknya ialah bahagian fungsian utama dalam organisasi perniagaan. Okey. Sebelum tu cikgu nak tanya dulu kepada anak murid cikgu. Tapi cikgu dah terkeluar jawapan pula. Cikgu patah baliklah. Okey, cikgu nak tanya dulu anak murid cikgu yang pertama, Jenny. Hai Jenny. Apa yang Jenny faham mengenai bahagian fungsian utama dalam perniagaan? Apa tu bahagian fungsian mengikut fahaman Jenny? Okey, bahagian fungsian ialah sebahagian ataupun rantaian dalam sesebuah organisasi yang mempunyai tanggungjawab dan fungsi secara khusus. Wow, tahniah. Terima kasih Jenny. Okey, ada tak anak murid cikgu yang lain nak bantu, nak bagi jawapan juga? Mungkin Faizul? Faizul tadi cikgu tengok sedang memikirkan sesuatu. Faizul nak cakap nak cakap apa Faizul? Okey, silakan Faizul. Bahagian fungsian merupakan sebahagian atau rantaian dalam sebuah organisasi yang mempunyai tanggungjawab dan fungsi secara khusus atau spesifik. Okey, terima kasih Faizul. Jawapan Faizul samalah dengan Jenny. Faizul ada discuss Okey, jom kita tengok.
Okey, bahagian fungsian. Apa itu bahagian fungsian? Merupakan rantaian dalam sesebuah organisasi yang mempunyai tanggungjawab dan fungsi secara khusus atau spesifik. Tengok dekat sini, fungsi secara khusus ataupun spesifik. Kemudian dalam kita belajar pada hari ini, kita juga akan belajar mengenai struktur organisasi. Okey, sekarang ni cikgu nak minta bantuan daripada anak murid cikgu. Apakah yang dimaksudkan dengan struktur organisasi? Siapa boleh bantu cikgu jawab? Mungkin Irfan boleh bantu cikgu jawab, Irfan? Silakan Irfan. Kalau Irfan dah bersedia, boleh kongsikan jawapan. Silakan. Struktur organisasi. Ya, cikgu. Ya, struktur organisasi. Irfan boleh dengar suara cikgu dengan jelas, Irfan? Boleh cikgu. Okey, apa itu struktur organisasi yang Irfan faham? Organisasi perniagaan merupakan susunan dan hubungan antara setiap bahagian fungsian. Okey, terima kasih Irfan. Josie, dekat mana selalu Josie jumpa struktur organisasi ni? Dekat mana biasanya Josie nampak struktur organisasi ni? Silakan Josie. Dekat kelas. Dekat kelas, ya betul. Okey, kita tengok struktur organisasi merupakan susunan dan hubungan antara setiap bahagian fungsian yang terdapat dalam sesebuah organisasi perniagaan untuk mencapai VMO. Apa itu VMO? VMO ialah visi, misi dan objektif. Okey, tujuan struktur organisasi ini dibahagikan mengikut bahagian fungsian. Okey, bahagian fungsian adalah untuk memastikan semua pekerja mengetahui tanggungjawab, peringkat dan spesifikasi tugas. Okey, kita ambil contoh seperti dalam bilik darjah kan, kita tengok struktur organisasi. Kita ada ketua kelas, kita ada guru kelas dulu. Kemudian kita ada ketua kelas. Lepas tu kita ada penolong ketua kelas, kita ada bendahari setiausaha. Ini menunjukkan tanggungjawab yang dipikul setiap setiap murid-murid mengikut jawatannya. Kemudian carta organisasi dibentuk dalam setiap bahagian fungsian bertujuan untuk menentukan struktur organisasi dalam bentuk hierarki. Apa maksud hierarki? Maksudnya adalah susunan. Ambil contoh tadi, kalau dalam bilik darjah kita ada guru kelas, kita ada ketua kelas, kita ada penolong kelas dan seterusnya. Okey, setakat ni anak murid cikgu yang berada di talian jelas dan faham? Kiranya jelas dan faham, tunjukkan ibu jari anda, tanda anda faham. Okey, bagus tahniah. Cikgu yakin anak murid cikgu di rumah juga faham apa yang cikgu cuba sampaikan ini. Okey, tujuan bahagian fungsian ni kita ada 4 tujuan dia. Yang pertama, kalau kita tengok dekat sini adalah pengkhususan kerja. Apa itu pengkhususan kerja? Penumpuan pada bidang tugas yang diberikan sahaja. Maksudnya dia fokus pada satu bidang kerja sahaja. Okey, yang kedua, dapat melahirkan pekerja mahir. Apa maksud pekerja mahir? Dapat meningkatkan kemahiran kerana pekerja melakukan kerja yang sama dalam satu jabatan sepanjang masa. Okey, kemudian dapat menjimatkan kos. Dari segi apa? Dapat mengurangkan kos dan masalah pengurusan kerana wujud perkongsian sumber dan latihan. Mudah melatih pekerja baru yang mempunyai bidang pengkhususan kerja yang sama. Okey, ini adalah tujuan bahagian fungsian. Dan bahagian fungsian dalam sesebuah perniagaan ni ataupun sebuah perkilangan ni, kita ada 11 Yang pertama kita ada pentadbiran, yang kedua kita ada pengurusan sumber manusia, yang ketiga kita ada keuangan, yang keempat kita ada TMK ICT. Apa itu TMK ICT? Teknologi maklumat dan komunikasi. Kita ada pembelian, kita ada pengeluaran, kita ada pengagihan, kita ada pemasaran. Nombor 9 kita ada jualan, 10 khidmat pelanggan dan yang terakhir penyelidikan dan pembangunan ataupun R&D. Tetapi untuk sesi kita pada hari ini, kita takkan belajar ke semua 11 ini. Okey, cikgu yakin kalau cikgu ajar dalam masa yang singkat ini untuk ke semua 11 ni, nanti kita pun penat kan. Jadi hari ini kita akan fokus kepada 2 unit bahagian fungsian, iaitu kita akan fokus pengeluaran dan pengagihan. Okey. Baiklah.
Dan secara jelasnya Cikgu Norlina telah pun terangkan kepada kita berkenaan dengan bahagian fungsian utama dalam organisasi perniagaan, di mana murid-murid dapat menjelaskan tentang struktur organisasi. Sekejap lagi kita nak sambung kelas, kita nak berehat sekejap dulu, boleh Cikgu ya? Ya, boleh. Okey. Murid-murid secara dalam talian boleh minum-minum dulu. Selepas ini kita kembali semula untuk teruskan pembelajaran semuanya di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi bersama kami dalam Sukses SPM 2022. Fokus untuk masa ini adalah berkenaan dengan mata pelajaran perniagaan, dan topik yang dipilih adalah bahagian fungsian utama dalam organisasi perniagaan bersama dengan Cikgu Norlina. Cikgu, sebelum kita nak mulakan ataupun nak teruskan pembelajaran ni, boleh tak nak tanya satu soalan? Wow, boleh. Silakan. Cikgu, dari tadi saya tengok cantik sangatlah tudung cikgu. Cikgu beli kat mana? Oh, okey. Tudung ni cikgu beli dekat butik. Butik tudung. Oh, butik tudung. Ya. Agak-agak cikgu, ada lagi tak koleksi ni cikgu? Oh, koleksi yang macam cikgu pakai ni? Yang sama seperti ini? Betul cikgu? Tak ada dah lah Ya koleksi ke? ni. Kenapa? Berminat ke? Ya. Oh, kalau macam ni kan saya kena bagi tahu dekat butik tersebut supaya dia keluarkan lagi banyak koleksi macam ni supaya semua orang dapat memiliki tudung yang cantik macam saya ni. Wow. Setuju sangat tu cikgu. Okey cikgu, kita teruskan. Okey, baiklah kita teruskan. Berkaitan dengan perbualan kami tadi, agak-agak apa yang kita nak belajar? Apa yang kita nak belajar? Tajuk apa? Bahagian pengeluaran mana yang kita nak belajar? Siapa boleh bantu cikgu? Ada tak yang nak bantu cikgu? Yang nak jawab? Okey, dah nampak Jenny tu. Jenny, kita nak belajar pasal bahagian mana ni Jenny? Sengih-sengih dah tu. Bahagian fungsian pengeluaran dan bahagian fungsian pengagihan. Wow, advance-nya Jenny. Ya, tahniah. Okey, kita akan belajar mengenai pengeluaran dahulu. Okey, jom kita tengok. Okey, kita akan belajar bahagian fungsian pengeluaran. Apa itu definisi ataupun apa maksud pengeluaran ini? Tadi dah cakap dah, tudung cikgu cantik. Rina pun suka dengan tudung cikgu. Betul. Jenny pun dah bagi tahu bahagian pengeluaran. Sekarang cikgu nak tanya, apa tu bahagian fungsian pengeluaran? Irfan nak bantu cikgu jawab? Silakan Irfan. Bahagian fungsian pengeluaran adalah proses yang menghasilkan barang melalui proses transformasi yang menukarkan input kepada output. Okey, terima kasih Irfan. Ya, bila sebut pengeluaran maksudnya proses ataupun aktiviti menghasilkan, mengeluarkan, membuat barang ataupun perkhidmatan. Okey, barang itu adalah produk, contohnya barang itu adalah produk lah, contohnya seperti tudung cikgu ni. Okey, perkhidmatan tu adalah sesuatu perkhidmatan yang kita tidak dapat sentuh, kita tidak dapat rasa, tapi kita dapat menikmatinya. Okey, kita tengok definisi tadi seperti yang Irfan telah bagi tahu, proses menghasilkan barang, maksudnya buat barang melalui proses transformasi. Apa tu proses transformasi? Transform, ubah. Okey, ubah penukaran input kepada output bagi memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Maksudnya buat sesuatu barang yang pengguna nak, yang pembeli nak. Okey, kemudian kita tengok okey, tujuan kenapa perlunya fungsian pengeluaran ini. Okey, kalau kita tengok bahagian fungsian pengeluaran ini yang baik dan cekap, dan sistematik dan berkesan sangat penting bagi memastikan setiap aktiviti pengeluaran yang dijalankan dapat mengurangkan kos dan yang paling penting dapat memaksimumkan keuntungan. Ini sebabnya kenapa bahagian fungsian pengeluaran perlu ada. Dia nak keluarkan barang secara baik, cekap, sistematik. Yang penting dia dapat kurangkan kos dan dia dapat memaksimumkan keuntungan. Okey, baiklah. Seterusnya, kita dah tengok tadi tujuan dia. Sekarang kita tengok apa peranan dia. Cikgu dah bagi clue dah dekat situ. Ada 3 peranan dia. Okey, apa peranan fungsi pengeluaran? Siapa yang nak bantu cikgu? Pengeluaran ni, apa yang dia buat? Apa peranan dia? Apa tanggungjawab dia? Dengan bahasa mudah, tanggungjawab dia, peranan dia, apa dia?
Okey, cikgu nampak dekat situ Josie. Josie dah excited dah nak jawab ya Josie. Okey, silakan Josie. Peranan dia. Hasilkan barang dan perkhidmatan, memenuhi keperluan dan kehendak, menukarkan input kepada output. Wow, terima kasih Josie. Terima kasih, Pandailah Josie. Josie. Ya, betul. Menghasilkan barang dan perkhidmatan. Produk yang dihasilkan mengikut mutu. Bila kita dah hasilkan barang, kita akan pastikan produk yang dihasilkan tu mengikut mutu ataupun standard spesifikasi yang telah ditetapkan. Okey, seterusnya cikgu nak minta lah anak murid cikgu yang seterusnya untuk beritahu cikgu apakah peranan bahagian fungsian pengeluaran. Faizul lah. Faizul dah nampak dah excited dah tu. Tolong cikgu Faizul, apa jawapan dia? Memenuhi keperluan dan kehendak. Memenuhi keperluan dan kehendak. Kita tengok sama tak? Samalah. Okey, memenuhi keperluan dan kehendak. Barang atau perkhidmatan yang dipasarkan memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Dan yang ketiga, siapa yang boleh bantu cikgu? Jenny. Jenny dari tadi tengok dah senyum-senyum tu. Silakan Jenny. Memenuhi keperluan dan kehendak pelanggan. Memenuhi keperluan dan kehendak pelanggan. Tadi Faizul dah cakap. Ada lagi tak? Menukarkan input kepada output. Menukarkan input kepada output. Ya, betul. Terima kasih Jenny. Okey, begini anak murid cikgu, peranan ataupun tanggungjawab fungsian pengeluaran ni, yang pertama, kamu ingat susunan dia macam ni je. Yang pertama, tanggungjawab dia adalah mestilah menghasilkan barang. Lepas dia hasilkan barang, barang yang dihasilkan tu mestilah ikut keperluan dan kehendak pelanggan. Okey, selepas tu dia akan tukarkan daripada input kepada output. Maksudnya dia rancang, dia jalankan proses transformasi input yang terdiri daripada tanah usahawan, tanah buruh teknologi dan bahan mentah untuk menghasilkan output yang baik. Output tu apa? Output tu ialah barang. Okey, setakat ni anak murid cikgu yang berada di dalam talian, kamu faham? Kalau faham, tunjukkan ibu jari anda, tanda anda faham. Terima kasih. Cikgu yakin anak murid cikgu yang berada di rumah juga faham ya. Okey, kemudian kita tengok proses pengeluaran. Proses pengeluaran terbahagi kepada 3. Kalau kita tengok dekat sini yang input, proses transformasi dan juga output. Okey, 3 ini dia ada kawalan awal. Apa itu kawalan awal? Kawalan awal terdiri daripada tanah, buruh, teknologi, bahan mentah. Kemudian tanah, buruh, teknologi, bahan mentah ni pergi kepada proses transformasi menjadi kawalan semasa, dan seterusnya yang ketiga adalah output, iaitu kawalan selepas yang terdiri daripada ciri produk, cita rasa dan kualiti. Kita tengok satu persatu apa itu kawalan awalan. Okey, kawalan awalan ni maksudnya dilakukan adalah untuk memastikan semua bahan ataupun input berada dalam keadaan baik dan berkualiti sebelum proses transformasi itu dilakukan. Maksudnya bahan mentah, tenaga kerja yang berkualiti dan mencukupi supaya dapat menghasilkan barang dengan baik. Okey, selepas kawalan awalan, kita akan pergi ke kawalan semasa. Okey, dalam kawalan semasa ni, pengurus bahagian fungsian pengeluaran dalam sesebuah perniagaan akan turut bertanggungjawab melaksanakan kawalan semasa. Kawalan semasa ni maksudnya semasa proses produk itu ditransformasikan untuk pergi ke output. Okey, inilah kawalan semasa yang mana kawalan pengeluaran, kawalan utility mesin dan kawalan staff dilaksanakan. Kita ada 3 dekat sini, kawalan pengeluaran, kawalan utility mesin dan kawalan staff. Maksudnya kalau pengeluaran, kawalan pengeluaran berperanan untuk memastikan proses pengeluaran berjalan dengan lancar. Kemudian kalau kawalan utility mesin, mesin dalam keadaan yang baik. Maksudnya dia tidak rosak, tidak tersekat, mesin berjalan dengan lancar. Kawalan staf pula maksudnya staf tu adalah pekerja. Semua pekerja bekerja secara efektif, efisien
dan fokus kepada sasaran pengeluaran serta memastikan jumlah tenaga buruh mencukupi. Okey. Kemudian kawalan selepas, maksudnya kawalan selepas daripada transformasi itu, pengeluaran merupakan pemeriksaan kualiti terakhir bagi memastikan produk yang dihasilkan berada pada standard yang betul. Kawalan ini juga berfungsi membuat pemeriksaan produk sama ada secara manual ataupun membuat pemeriksaan kualiti. Maksudnya selepas produk itu dihasilkan, dah keluar produk tersebut, contoh kita ambil contoh tudung saya tadi, okey, kawalan selepas ni nanti akan ada staff untuk cek sama ada lulus ataupun tidak untuk dipasarkan kepada pengguna. Baik, cikgu. Nampaknya untuk topik ini memang kita jelas berkenaan dengan fungsian pengeluaran dari segi tujuan, peranan dan juga proses pengeluaran itu sendiri. Banyak lagi sebenarnya, cikgu, yang kita nak bawakan untuk topik ataupun tajuk ini, tapi kita nak berehat sekejap. Kembali lagi bersama kami dalam Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, terus kita bersama dalam Sukses SPM 2022 untuk mata pelajaran perniagaan. Dan hari ini kita nak mengetahui tentang fungsian pengagihan bersama dengan Cikgu Nurlina. Silakan, Cikgu. Okey, terima kasih. Baiklah, seterusnya kita akan pergi kepada bahagian fungsian pengagihan. Maksudnya tadi kita dah keluarkan tudung. Sekarang bagaimana kita nak agihkan supaya semua orang tahu yang kita menjual tudung. Okey, baiklah, kita tengok definisi bahagian fungsian. Boleh tak kamu beritahu kat cikgu apa maksud yang kamu faham mengenai pengagihan ini? Josie, boleh bantu cikgu, Josie? Barang atau perkhidmatan dapat diagihkan oleh perniagaan, dapat diterima oleh pengguna ikut tempat dan masa. Okey, bila sebut agih maksudnya kita mengagihkan kan. Okey, jadi kita tengok kat sini, barang atau perkhidmatan yang diagihkan oleh perniagaan dapat diterima. Maksudnya barang yang kita jual tu dapat diterima oleh pengguna mengikut tempat dan masa yang telah ditetapkan serta berada dalam keadaan baik. Okey, seterusnya kita tengok tujuan fungsian pengagihan. Kenapa bahagian ini wujud? Kenapa bahagian ini wujud? Untuk apa? Okey, siapa yang nak bantu cikgu jawab? Faizul. Boleh bantu cikgu, Faizul? Boleh. Tujuannya untuk memastikan setiap barang yang dikeluarkan dapat diterima oleh pengguna mengikut tempat dan masa yang betul. Okey, terima kasih Faizul. Okey, lagi Faizul nak cakap apa-apa lagi, Faizul? Nak tambah lagi tak? Boleh, ada lagi. Ada lagi? Okey, teruskan Faizul. Yang kedua, untuk memastikan pemilihan setiap saluran agihan perlu bersesuaian dengan jenis barang yang hendak dipasarkan. Okey, kemudian yang ketiga, cikgu nak minta Jenny. Jenny dah menunggu dah tu nak beri jawapan. Silakan Jenny. Jawapan saya tak jauh daripada Faizul. Tak jauh. Tujuan pengagihan adalah untuk memastikan barang dikeluarkan dan diterima oleh pengguna mengikut masa dan tempat yang betul. Okey, terima kasih Faizul dan Jenny. Okey, kita tengok tujuan dia. Yang pertama, untuk memastikan setiap barang yang dikeluarkan dapat diterima mengikut tempat dan masa yang betul. Kemudian yang kedua, memastikan pemilihan setiap saluran agihan. Okey, pemilihan setiap saluran agihan. Kita ada banyak saluran agihan. Jadi barang yang kita keluarkan tu, kita perlu pilih saluran agihan mana yang sesuai dengan barang dan perkhidmatan yang kita keluarkan supaya barang yang diterima oleh pelanggan itu ataupun pengguna itu berada dalam kualiti yang sangat baik. Dan yang ketiga, pengangkutan yang digunakan juga bersesuaian dengan barang yang hendak diagihkan. Contohnya, kalau katakanlah kamu adalah seorang usahawan ikan segar dan seorang lagi usahawan tudung, beza tak pengangkutan yang perlu digunakan? Beza tak Jenny? Ke cikgu boleh guna kenderaan yang sama juga? Berbeza. Okey, terima kasih. Seterusnya kita tengok peranan. Apakah peranan fungsian pengagihan ini?
Irfan dah nampak muka Irfan excited tu nak bagi jawapan. Boleh bantu cikgu Irfan? Boleh je tu. Okey, silakan Irfan. Peranan fungsian pengagihan adalah memastikan barang disimpan dengan baik dan dilabelkan sebelum dihantar pada waktu yang tepat. Okey, Josie boleh bantu cikgu Josie untuk peranan yang seterusnya? Terlibat dalam aktiviti pengumpulan, pengangkutan dan pengedaran barang. Okey, terima kasih Irfan dan Josie. Okey, jom kita tengok yang pertama tadi, memastikan barang disimpan dengan baik. Kita dah hasilkan barang dekat pengeluaran tadi, jadi kita kena simpan dengan baik dan labelkan sebelum kita hantar. Sebab bukan semua barang bila kita buat, kita terus jual. Kadang-kadang kita perlu simpan dulu dalam gudang ataupun dalam stok sebelum kita pasarkan. Okey, yang kedua, memeriksa semua barang yang ditempah dan bertindak jika terdapat perbezaan ataupun kesilapan. Kenapa kita perlu buat ni? Supaya pelanggan kita dapat barang yang berkualiti. Ketiga, selesaikan masalah proses pengagihan, melengkapkan dokumen penghantaran, kemudian menyediakan jadual pergerakan kenderaan. Sebab barang yang kita buat ni, kita nak hantar di katakanlah satu Malaysia. Jadi hari ni bukan saja kita hantar ke Negeri Sembilan, mungkin juga hari ni kita nak hantar ke Perlis, lepas tu kita nak hantar ke Johor. Banyak kita nak hantar, jadi kita perlu sediakan jadual supaya kesemua negeri tersebut dapat menikmati barang kita tepat pada waktunya. Dan yang terakhir, menyelesaikan masalah proses pengagihan. Okey, sekarang ni kita dah belajar peranan, kita dah tahu apa itu maksud dia, dan sekarang ni kita tengok pula saluran agihan. Maksudnya barang yang kita hasilkan tu, bagaimana cara kita nak pasarkan dia, menggunakan saluran agihan yang mana. Okey, anak murid cikgu yang berada di dalam talian dan yang berada di rumah, kita ada 4 saluran agihan. Kita belajar satu persatu. Yang pertama, saluran yang pertama ialah daripada pengilang terus pergi ke pengguna. Maksudnya daripada kilang, dia hasilkan barang, terus pengguna dapat menikmatinya. Okey, kita tengok. Dikenali saluran pemasaran langsung. Maksudnya pengeluar memasarkan barang secara terus kepada pengguna akhir. Saluran ni dia tidak melibatkan orang tengah. Okey, antara barang dan perkhidmatan yang menggunakan saluran ini ialah barang yang tak tahan lama, seperti barang pertanian. Yang macam cikgu bagi tahu tadi kan, seperti sayur, yang tu adalah bahan-bahan yang tak tahan lama, yang cepat rosak. Kemudian barang yang bernilai tinggi, maksudnya barang yang mahal, yang eksklusif. Kemudian barang tempahan khas dan perkhidmatan profesional seperti khidmat doktor dan guaman. Okey, cikgu nak tanyalah anak murid cikgu, agak-agak selain daripada contoh yang cikgu berikan dekat sini, apakah contoh lain yang digunakan dalam perniagaan di luar sana untuk saluran agihan yang pertama? Daripada pengeluar ataupun daripada pengilang terus kepada pengguna. Cuba bagi cikgu contoh. Siapa yang nak bantu cikgu? Josie ya. Silakan Josie. Josie ada jawapan? Josie perlukan talian haian? Okey, Jenny ya. Sila bantu Jenny. Contoh perkhidmatan profesional seperti doktor. Perkhidmatan profesional seperti doktor. Okey, cikgu dah nyatakan di sini. Okey, terima kasih. Okey, Irfan nak bantu Irfan? Irfan nak bagi lagi jawapan yang lain Irfan? Tak ada. Faizul? Faizul nak bagi jawapan lagi Faizul? Tak ada dah. Ini je. Betul. Dan mutamat Okey, ya, silakan. Silakan Jenny. Sesuatu yang bernilai tinggi seperti kereta. Kenderaan. Yakin Jenny? Betul. Faizul nak bantu Faizul? Tak. Okey, Jenny, terima kasih di atas jawapan. Sesuatu yang bernilai seperti kenderaan, kereta. Tapi kan Jenny, kamu ni memang advance lah Jenny.
Kita baru belajar saluran pertama. Kamu dah pergi ke saluran yang seterusnya dah, Jenny. Okey, Jenny. Terima kasih semua. Tak apa, kita tengok. Yang saluran Jenny cakap tadi tu sebenarnya terletak di mana? Bukan di sini, tapi jom kita tengok. Kita tengok Okey, next kita tengok saluran kedua. Saluran kedua ni daripada pengilang, peruncit, kemudian kepada pengguna. Maksudnya dekat kilang dulu dia proses bahan, lepas tu dihantar dekat peruncit, kemudian barulah kita pengguna akhir dapat menikmatinya. Okey, jenis barang yang sesuai diagihkan menggunakan saluran ini ialah barang yang memerlukan khidmat nasihat pakar dan barang tahan lama. Okey, saluran agihan ini wujud apabila peruncit membeli secara besar-besaran dan terus daripada pengeluar. Contohnya ialah, kalau tengok contoh yang cikgu bagi dekat sini, barang kosmetik, tayar, alat elektrik dan pakaian. Ada tak contoh lain selain daripada yang cikgu dah berikan ini? Okey, dia daripada pengilang, kemudian peruncit, lepas tu pergi ke pengeluar. Kitalah pakai. Okey, apakah contoh? Kat sini keyword dia adalah peruncit. Barang yang memerlukan nasihat pakar dan tahan lama. Kat sini pun dia dah bagi tahu ni, peruncit membeli secara besar-besaran. Okey, apa dia lagi? Ada banyak tahu barang-barang yang dekat saluran agihan di sini. Okey, siapa yang nak bantu cikgu? Faizul, boleh bagi jawapan? Seperti minuman bertin, cikgu. Okey, betul. Jawapan yang paling mudah dan dekat. Ni mesti ada air tin dekat situ, ya. Okey, terima kasih Faizul. Ya, betul. Makanan, minuman, ya. Okey, baiklah. Seterusnya kita pergi ke saluran yang ketiga, iaitu pengilang, pergi ke pemborong, peruncit dan pengguna. Yang ini dia jauh sikit perjalanan dia. Okey, jauh sikit perjalanan dia. Kita tengok. Okey, pemborong berperanan membeli barang daripada pengeluar secara pukal dan pecah pukal dalam kuantiti kecil untuk dijual kepada peruncit. Apa maksud pukal? Pukal ni beli secara banyak, dan pecah pukal ni maksud dia lepas dia dah beli banyak tu, dia bungkus balik kecil-kecil. Kecilkan dia semula dalam kuantiti kecil untuk dijual kepada peruncit. Kemudian peruncit akan menjual barang kepada pengguna mengikut permintaan. Dia jual dia ikut permintaan pengguna sahaja. Dan jenis ni sesuai digunakan dalam saluran agihan ini ialah barang keperluan harian. Barang yang diagihkan melalui saluran agihan ini ialah barang keperluan harian seperti gula, beras dan barang dapur yang biasanya kita boleh dapatkan barang-barang ni di supermarket. Okey, baiklah. Dan kita tengok saluran yang terakhir. Inilah saluran yang terakhir. Kita tengok apa dia. Melibatkan ejen dan peruncit sebagai pengantara. Dia ada ejen dekat sini. Okey, pengeluar akan melantik ejen untuk memasarkan dan mengedarkan barangnya kepada peruncit. Pengeluar akan membekalkan barangnya kepada ejen untuk diagihkan kepada peruncit. Peruncit pula akan menjual barang yang diperolehi daripada ejen kepada pengguna, dan jenis barang ini sesuai untuk pakaian yang berjenama, buku dan juga majalah. Okey, setakat ni macam mana anak murid cikgu yang berada di dalam talian? Okey, Faizul? Okey, Alhamdulillah. Kemudian seterusnya kita ini antara 4 saluran agihan. Okey, cikgu sebenarnya nak tanya tau, yang saluran agihan yang pertama tadi tu, masih ingat lagi tak? Daripada pengeluar terus kepada pengguna, direct barang tu dan barang eksklusif. Okey, apa lagi? Tadi cikgu tanya kamu tapi kamu tak bagi jawapan, cikgu simpan dulu. Okey, cikgu nak tanya, apa dia yang kita boleh gunakan di situ? Apa barang yang kamu boleh dapatkan untuk saluran agihan yang pertama? Okey, cikgu bagi tahu insurans. Sebab barang tu kan dia mahal kan, dia perlukan seorang demi seorang untuk menerangkan tentang produk tersebut. Okey, ini dia 4 saluran agihan. Cikgu harap kamu betul-betul faham, kamu betul-betul terang dan jelas dengan penerangan cikgu. Okey, tunjukkan ibu jari anda sekiranya anda faham, dan cikgu yakin dekat rumah juga faham. Okey, bagus.
Baik, itu dia tadi antara 4 saluran yang diterangkan oleh Cikgu Nurlina berkaitan dengan pengagihan. Kita nak berehat sekejap, kembali semula bersama kami dalam Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, masih lagi bersama kami dalam Didik TV KPM. Sudah tentu untuk hari ini kita bersama-sama untuk mempelajari mata pelajaran perniagaan dengan topiknya bahagian fungsian utama dalam organisasi perniagaan bersama dengan Cikgu Nurlina. Tapi fokus kita pada hari ini juga, kita nak menguatkan lagi ingatan anda berkenaan dengan topik ini. Cikgu nak beri latihan pengukuhan katanya. Betul Cikgu? Ya, betul. Cikgu nak bagi latihan, kita nak tengok. Tapi cikgu yakin anak murid cikgu yang berada dalam talian dan yang berada di rumah boleh jawab sebab soalannya senang sangat. Okey, kita mulakan cikgu, silakan. Baiklah, jom. Tadi kita dah belajar kan? Sekarang kita tengok antara contoh-contoh soalan yang biasanya ditanya dalam kertas 1. Okey, yang pertama, maklumat berikut. Okey, sebelum tu, sebelum kita baca soalan, biasakan gunakan pembaris. Pastikan sebelum kamu nak duduk menduduki peperiksaan, masuk dalam dewan peperiksaan, pastikan kamu ada pembaris, kamu ada pensel, kamu ada pen dan juga kamu ada pemadam. Rasionalnya kenapa? Pembaris, ingat tak cikgu ajar baca menggunakan pembaris. Ambil pembaris, letak dekat soalan. Kamu kena baca ayat demi ayat, baris demi baris supaya kamu tidak ketinggalan satu pun maklumat penting dan di situ terdapatnya jawapan. Okey, jom kita tengok. Maklumat berikut berkaitan dengan peranan bahagian fungsian. Peranan bahagian fungsian. Apakah bahagian fungsian tersebut? Okey, yang pertama dikata memastikan barang sampai kepada pengguna pada masa dan tempat yang ditetapkan, kemudian menentukan jenis pengangkutan dan destinasi penghantaran. Okey, sekarang ni cikgu tak nak panggil sesiapa, tapi cikgu nak kamu angkat kertas dalam kiraan 1, 2, 3, kamu tunjukkan kepada cikgu. Boleh tak yang berada di dalam talian dan yang berada di rumah pun jom sama-sama buat dengan cikgu. Okey, dah bersedia dengan jawapan? Okey, Kak Rina, jom kita tengok dia orang. Boleh. Dah bersedia murid-murid untuk tunjukkan jawapan? Kita nak kira ke cikgu? Sama-sama Okey, kita angkat? kira supaya dia adil. Okey, boleh. Sedia? 1, 2, 3. Okey. Ada yang jawab pengagihan. Okey, Irfan jawab pengagihan. Faizul jawab A, bahagian fungsian khidmat pelanggan. Kemudian Josie jawab B, bahagian fungsian pengagihan. Kemudian Jenny jawab bahagian fungsian pengagihan. Jadi mari kita saksikan jawapannya ialah bahagian fungsian pengagihan. Sebab tengok dekat sini dia kata dia minta peranan bahagian fungsian. Apakah bahagian fungsi tersebut? Dia kata kat sini barang sampai kepada pengguna. Kamu tengok perkataan ni, bila ada perkataan sampai, maka dia adalah pengagihan. Kemudian jenis pengangkutan. Okey, ini pun merujuk kepada pengagihan. Okey, tahniah, tepuk tangan untuk diri sendiri. Okey, tahniah, bagus. Okey, seterusnya kita tengok latihan yang seterusnya. Gambar di bawah berkaitan dengan satu sektor perniagaan. Okey, dia bagi gambar, kemudian dia bagi tahu ini adalah sektor perniagaan. Sektor perniagaan apakah ini? Okey, apakah saluran agihan? Saluran agihan yang sesuai dengan gambar di atas. Sebelum kita nak jawab soalan ni, kita kena tengok dulu. Ini adalah jenis sektor perniagaan apa? Dan barulah kita dapat jawab. Okey. Irfan, Josie, Jenny dan Faid dah bersedia dengan jawapan? Dah bersedia belum? Belum. Okey, boleh tulis sekarang. Tulis sekarang. Tulis huruf sahaja. Sama ada A, B, C atau D. Okey, nampaknya mereka dah bersedia dah tu. Okey, dah. Okey, hangguk ya Faizul. Nampaknya dia awal kali ni. Okey. Okey, semua nampaknya dah tersenyum. Kita kira sekali lagi cikgu, boleh? Boleh, jom.
1, 2, 3. Wow. Wah, sempat ya Irfan tulis. Irfan sempat tulis lah pengeluar. Irfan, cikgu tak nampak lah Irfan. Cuba tarik ke kanan Irfan sikit. Ya, begitu. Pengeluar kepada pengguna. Maksudnya D. D lah. Okey, Faizul cakap D juga. Okey, Josie C. Dan Jenny cakap D. D juga. Okey, kita tengok dekat sini. Yang ini adalah, kalau dalam gambar ni, ini doktor sedang merawat pesakit. Betul? Doktor sedang merawat pesakit. Jadi, jawapan dia ialah pengeluar kepada pengguna. Adalah dia khidmat rawatan. Dia tak boleh guna peruncit. Okey? Dia mestilah terus kepada pengguna. Okey, tak apa. Kita cuba lagi. Kita tengok pula soalan kertas 2. Ini adalah contoh soalan kertas 2. Okey, rajah di bawah menunjukkan aktiviti yang berlaku dalam satu bahagian fungsian. Okey, kalau tengok dekat sini, daripada kayu menjadi habuk kayu. Habuk kayu ke? Habuk kayu lah kan? Dia kemudian menjadi kertas. Yang ini kertas. Yang ini jadi macam plywood, papan plywood. Okey, nyatakan bahagian fungsian yang terdapat dalam rajah 1 dan terangkan 2 peranan bahagian fungsian tersebut 4 markah. Okey, kita tengok jawapan. Untuk kertas 2, kamu perlulah menulis. Menulis apa? Apa yang kita perlu tulis sebelum kita terus menulis jawapan? Okey, Jenny. Jenny nak jawab tu. Apa dia, Jenny? Kepala ayat. Ya, betul. Menunjukkan apa rasional dia kenapa kamu kena tulis kepala ayat. Maksudnya kamu faham dengan apa soalan yang diberikan dan kamu bukan hafal buku teks semata-mata. Kamu faham dengan situasi soalan tersebut. Baiklah, tulis dulu kepala ayat. Ini dia maksudnya kepala ayat. Bahagian tersebut ialah nak ambil daripada mana kepala ayat? Ambil daripada soalan ini sahaja. Tak payah susah-susah. Okey. Bahagian fungsian tersebut ialah bahagian fungsian. Nampaknya macam mereka dah menulis lah tu. Okey, tunjuk dekat cikgu cepat-cepat. Rina, boleh kira tak? Boleh bantu saya tak? 1, 2, 3. Okey, tunjuk murid-murid jawapan anda. Oh, panjang ayatnya. Okey, Irfan tunjuk dulu. Irfan tunjuk dulu, Irfan. Pengeluaran katanya. Okey. Okey, nampaknya Josie pun pengeluaran. Lepas tu Faik. Pengagihan. Pengeluaran. Dan Jenny. Tahniah untuk Jenny, Josie, Irfan. Faizul apa Faizul? Cikgu tak nampak. Ke kanan sikit, ke kanan awak. Bahagian pengagihan. Ni bukan pengagihan ya Faizul, pengeluaran. Tak apa Faizul, kita cuba lagi. Cikgu tahu Faizul pandai tapi dia nervous masuk TV hari ni sebab ada bunga-bunga di kiri kanan dia. Okey, terangkan 2 peranan bahagian fungsian tersebut. Kalau katakanlah kamu tersalah jawab masa bahagian A tadi, maka kamu juga akan berikan jawapan di bahagian B ni salah juga. Okey, jadi berhati-hati. Sebab tu cikgu suruh kamu baca menggunakan pembaris. Fahamkan betul-betul kehendak soalan. Dan kamu boleh jawab dengan baik. Okey, tak apa. Kita cuba lagi. Terangkan 2 peranan bahagian fungsian tersebut. Macam Jenny bagi tahu tadi, kena tulis kepala ayat. Okey, ambil daripada mana kepala ayat? Ambil daripada soalan ni, cikgu terus je tulis dekat sini. Peranan bahagian fungsian tersebut ialah... Okey, yang pertama, menghasilkan output. Apa maksud menghasilkan output? Menghasilkan barang ataupun perkhidmatan. Tapi katakanlah pada masa peperiksaan nanti, kamu tiba-tiba lost, tak ingat. Kamu boleh rujuk balik gambar tersebut. Gambar tersebut tadi, di akhirnya dia menghasilkan kertas, maka kamu boleh terus je tulis menghasilkan kertas. Tetap kamu akan dapat jawapan. Kemudian memenuhi keperluan dan kehendak pengguna untuk tingkatkan taraf hidup, menukarkan input kepada output, menjalankan proses transformasi. Okey, maksudnya daripada kayu menjadi kertas. Okey, beginilah cara penulisan. Sebab dia minta 2 tadi, kamu kena tulis dia punya fakta dan juga tulis dia punya fakta dan huraikan dia. Okey, untuk dapatkan markah penuh, beginilah bentuk penulisannya.
Okey. Baik, cikgu. Dan kalau kita lihat tadi, cikgu mungkin nak saya bacakan keputusannya. Okey. Okey. Untuk Faizul 1, Irfan 3, Jenny 3, Josie 2. Okey, tahniah. Tahniah. Semuanya mencuba dengan sangat baik sekali. Jangan risau untuk buat salah. Jangan takut apabila anda melakukan kesilapan, kerana kesilapan belajar daripada kesilapan. Dan insya-Allah kesilapan itu tidak akan berlaku lagi. Dan ingat pesanan cikgu, penat akan hilang, manfaat kekal selama-lamanya. Maksudnya apa? Kita penat belajar, kita letih sangat belajar, kita tidur pun tak cukup sebab kita nak menimba ilmu. Tapi manfaat tu kita akan dapat sampai dan kekal sampai bila-bila apabila result SPM keluar nanti. Tengok mata pelajaran perniagaan dapat A, penat tu akan hilang terus. Tapi manfaat dia tu A tu yang akan kekal selama-lamanya. Dan mata pelajaran perniagaan ni lah yang sebab tu tagline cikgu perniagaan menjamin masa depan anda. Satu-satunya mata pelajaran yang menarik, yang seronok, kita boleh set berapa income yang kita nak sebab banyak ilmu perniagaan yang kita belajar. Baik, terima kasih cikgu kerana bersama kami di Didik TV KPM hari ini untuk perkongsian. Saya percaya ilmu pengetahuan yang sangat-sangat bermanfaat untuk hari ini. Terima kasih juga untuk murid-murid kita secara dalam talian. Lambai sikit Irfan, Faizul, Jenny dan Josie. Terima kasih untuk luangan waktu anda ketika ini 1 jam belajar bersama kami secara dalam talian. Terima kasih juga untuk murid-murid di rumah dan untuk cikgu kita Nur Atika Adni dari Sekolah Kebangsaan Kuala Kubu Baru, Kuala Kubu Baru. Terima kasih kerana turut bersama kami. Mudah-mudahan apa sahaja pembelajaran daripada Cikgu Nurlina Muhammad ini memberi manfaat untuk semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.